Kemudian apa maknanya 6 ni? Di 6 benda ini memang menjadi fokus syahwat, cinta kasih setiap manusia. Kalau orang suka kepada isteri, suka kepada anak cucu, suka pada harta, suka kepada kenderaan yang baik, suka kepada binatang ternakan, suka kepada kebun dan seumpamanya, ini dah jadi adat kepada manusia. Allah kata zuyyina linnas. Semua manusia itu dihias untuk manusia. Tapi nilai kita bila kita berdepan dengan perkara ini, ayat selepas itu dia kata zalika, itu jawapan. Tak apalah itu guna, tapi zalika ingat ni jelah dia kata. Zalika itu semua kalau kita nak terjemah zalika, apa kita kata? La ini li untuk kau. Ini untuk kau bila mata'u seronok al-hayatid dunia, sekadar seronok hidup dunia. Bila pun tinggal dunia, habislah. Itu je lah, nak ingat anak, tak ada masalah. Kau suka cinta pada isteri itu satu, bahkan satu tuntutan, anak cucu semua tadi. Tapi ingat, itu sekadar dunia. Jangan kamu leka disebabkan itu. Sebab itu mata'ul hayatid dunia. Lepas tu yang boleh bawa ke akhirat macam mana? Wallahu indahu. Kita nak indah ni, pahala indah. Kan? Wallahu dia subjek. Allah itu indahu di sisinya husnu al-ma'ab, tempat kembali yang terbaik. Maknanya kita kena siapkan pahala-pahala daripada 6 perkara tadi. Kita berhubung suami isteri, dia ada pahala. Dia ada pahala. Sentiasa berkasih sayang. Apapun ujian kita dengan suami isteri tetap ke syurga. Tetap ke syurga. Tak boleh seorang ke syurga, seorang ke neraka. Wal banin, anak cucu, biarlah kita ambil manfaat daripada anak cucu. Wal qanatir al-muqantarah min al-zahab wal fiddah, harta yang kita ada biarlah ada. Wallahu indahu husnul ma'ab, kena ada pahala daripada itu. Dan seterusnya, kenderaan kita biar ada pahala, binatang yang kita pelihara ada pahala, kebun kita ada pahala. Jangan dan pahala ini indahu, di sisi Allah. Allah simpan. Allah simpan. Maknanya satu kebaikan yang kita buat daripada diri kita akan diganda 10 dan seumpamalah. Ini nikmat-nikmat dunia yang perlu kita ingat. Itu semua dikatakan kausar. Itu semua dikatakan kausar yang perlu kita syukuri. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Ingat yang kita belajar tadi. Kami belajar surah Al-Kawthar. Kami belajar surah Kawthar daripada sebahagian pada Bismillah. Dengan nama Allah kami belajar surah ini. Dan jadi kita akan dapat rahmatlah daripada pengajian kita. Dapat rahmat, mana dapat kebaikan dan dapat dijauhkan daripada musibah. Rahmat ni, rahmat ada 3 kan. 1, Allah beri kebaikan. 2, Allah buang keburukan. 3, Allah redha dan Allah bagi syurga nanti insya-Allah. Dengan sebab kita ikatkan segala amal kita, segala perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedekah kita kena ingat. Ayat yang pertama kita belajar inna, kata Allah. Apa makna inna? Inna ada 2 kalimah tu. Ada 2 kalimah. Walaupun nampak satu kalimah, dia ada 2 kalimah. Kalimah pertama inna. Kalimah yang kedua nun, makna kami. Inna na asalnya. Inna na asalnya. Kemudian diidghamkan inna di dalam na, nun alif yang akhir itu makna kami. Maka kita terjemah sesungguhnya kami ni. Kami itu siapa? Allah.
Kenapa Allah guna inna? Tak payah guna inna, guna a'tainaka. Kami telah beri kepada engkau. Ada. Dia tambah inna tu. Untuk apa tambah inna? Untuk kita rasa bahawa yang saya sebut tadi dalam diri kita dan di luar tadi, 6 nikmat itu Allah beri. A'tainaka, kami telah kurniakan kepada engkau. Engkau ni asalnya Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau sekarang ni setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara individu, engkau yang kita terasa. Tapi kenapa a'tainaka tidak a'tainaki, perempuan? Kerana lelaki. Kata ulama, bila sebut lelaki automatik perempuan termasuk. Jadi ka dengan juga makna ki. A'tainaki, perempuan. Kan? Ni a'tainaka. Al-Kawthara akan nikmat-nikmat yang banyak. Maknanya di dunia, nikmat yang melibatkan dalam diri dan di luar diri. Okey, macam mana kita nak kekal nikmat kita sampai berpahala, yang kita sebut tadi. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu tak kekal, habis tinggal. Wallahu indahu husnul thawab, husnul ma'ab. Itu yang kekal yang kita kena buat. Caranya dalam ayat 2 tu ada 2. Fasalli li rabbika wanhar. Perkataan fasalli itu ada 2 kalimah. Fa jawab kepada bila ada nikmat, maka jawab dia salli, sembahyang. Salli itu perkataan sembahyanglah engkau li rabbika, demi Tuhan engkau, kerana Tuhan engkau. Wanhar, dan berkorbanlah dengan menyembelihi binatang. Kurban ini perintah, diarah, diperintah untuk berkorban. 2 perintah di sini untuk kekalkan nikmat yang kita perolehi. Sembahyang pertama, sembahyang. Yang kedua, berkorban. Sebab itulah kurban ni dia panggil nahar, hari nahar, hari raya haji, hari nahar. Wanhar, berhari raya hajilah dengan berkorban. Hari nahar dia panggil. Hari orang buat haji pun dia juga hari mana kita umat Islam yang mengerjakan haji berada di Mina dah hari itu. Di raya haji. Ada yang buat nafar awal dan balik ke Mekah, buat tawaf ifadah. Jadi dengan sebab nikmat yang banyak, Kautsar itu Allah minta kita 2 jasa. Pertama salli, yang kedua wanhar. Dua-dua perintah. Contoh dikaitkan li rabbika. 3 kalimah tu. Li, kerana, Rabbi, Tuhan, ka, engkau. Li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Dia kena ulang balik tu perkataan rabbika tu. Fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Tapi dia tak sebut lagi lah. Itu kaedah bahasa. Dia tak sebut lagi rabbika yang kedua. Tapi dia ada makna. Kurbanlah kerana Tuhanmu. Sembahyanglah kerana Tuhanmu. Berkurbanlah juga kerana Tuhanmu. Jadi li ni, fasalli li ni macam lillah. Alhamdulillah. Fasalli li rabbika. Apa beza Allah dengan Rabb? Bezanya Allah itu ismu dzat, Rabbi ismu sifat ataupun nama Allah. Kalau Allah, alhamdulillah, kan? Alhamdu, pujian itu lillah. Allah itu siapa? Sebab apa dia lillah? Sebab Rabbil alamin. Allah itu Tuhan alam ini. Kalau dia Tuhan alam, apa jasa dia kepada kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jasa dia jaga kita dunia, dia jaga akhirat.
Lepas tu di akhirat apa dia buat pada kita? Dia juga Maliki Yaumiddin. Dia adalah Raja Hari Pembalasan. Dia menentukan apa yang patut kita miliki di akhirat nanti. Maka disebabkan itu semua, fasalli, mayanglah kamu li rabbika, demi Tuhan kau yang Rabbika, kenapa? Yang menghidupkan kita, memberi rezeki pada kita, memberi nafkah tadi pada kita. Semua itu kita buat kerana Allah, sebab jasa dia dan kurnia-kurnia yang dia beri pada kita. Termasuklah binatang-binatang ternakan yang Allah beri tadi, wal an'am tadi, kena kurban, wanhar, kena kurban. Okey, dalam hidup ni ada cabaran. Bila kita nak sembahyang, kita kurban, ada cabaran. Apa cabarannya? Ayat ketiga, iaitu inna syani'aka, inna syani'aka huwa al-abtar, inna syani'aka huwa al-abtar. Inna sungguh-sungguh syani'a, syani' orang panggil syani'. Syani' ni orang yang mengutuk, mengeji, menghina, panggil syani'. Kenapa timbul isu ni? Dikatakan dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima beberapa ketika wahyu. Biasanya kalau ada mana-mana kes yang berlaku, yang Nabi nak jawab, Nabi tak akan jawab kecuali tunggu wahyu, kan? Tunggu wahyu. Tiba-tiba beberapa ketika nak jawab soalan, Nabi kata sekejap, esok aku jawab. Tiba-tiba esok tak ada wahyu, kan? Wahyu tak mari. Biasanya begitu. Bila Nabi tangguh, esok turun wahyu berkaitan dengan isu yang dihadapi. Ada satu ketika tak mari wahyu, tak turun wahyu. Jadi ini kes orang Yahudi yang tanya Nabi satu isu. Bila Nabi nak jawab esok, tak ada wahyu, tak ada berita daripada Allah SWT, tidak temu ayat. Maka orang tengok, mana jawapan Muhammad? Dan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada wahyu daripada Allah. Lalu dituduhkan syani'. Maknanya orang yang membencikan. Orang yang membenci. Allah dah benci dengan kau, sebab itu dia tak tahu wahyu. Jadi sebenarnya bukan disebabkan wahyu tak turun, bukan disebabkan Allah benci pada Nabi, tapi ada satu benda yang dikatakan anjing, macam anjing masuk dalam rumah Nabi dan bilik Nabi sehingga wahyu tak turun. Jadi ada orang kata antara benda-benda yang tidak masuk, mereka tak masuk dalam rumah, kalau kita kira anjing, kira letak benda gambar-gambar yang berbentuk, kan? Mana malaikat tak masuk, wahyu tak turun, mana malaikat tak masuk dalam komputer. Sebab itu gambar-gambar yang berbentuk keluarga tu, ada pandangan ulama yang mengatakan simpan je lah, tak payah gantung-gantung, nanti malaikat tak masuk. Jadi malaikat tak masuk, tak ada malaikat. Jadi nak letak mana, ingat kita buku dalam album, simpan, nak tengok-tengok, tak payah gantung gitu. Untuk malaikat tak masuk. Itu ada pandangan juga lah. Jadi isunya apa di sini? Inna syani'aka, orang yang mengeji kau itu, orang yang menuduh engkau syani' itu, huwal abtar, dialah lebih
dibenci. Abtar ni dibenci. Dibenci. Sebab dia tuduh Nabi batar. Nabi batar. Apa makna batar? Orang tak cinta lagi, kasih tidak cinta lagi, Allah tak cinta dia. Jadi dia tuduh Nabi itu batal. Sebenarnya tidak isu itu, isunya lain. Ditangguhkan wahyu disebabkan peristiwa tadi. Jadi yang menuduh Nabi itu dialah lebih dibenci Allah. Abtar, dia panggil abtar ni orang yang lebih dibenci Allah. Jadi kita tuduh ulama macam ni, sedangkan ulama buat kerja agama kepada Allah. Sebenarnya yang menuduh ulama begitu tu, sebenarnya dia yang dibenci Allah. Orang yang menuduh itu dibenci Allah. Ini kita kias apa yang berlaku pada Nabi SAW bila Nabi tidak menjawab persoalan, dikatakan Nabi ini benci Allah. Sebenarnya bukan Nabi dia benci, tapi orang yang menuduh Nabi dia benci. Syani ni orang tuduh. Orang kita jangan syani. Kau macam ni, Allah panggil syani. Syani. Jadi kalau kita kata antasyani, antasyani ni orang yang menuduh dengan tuduhan yang tidak baik. Orang yang menuduh kau itu wal abdal, dialah yang dijauhkan daripada nikmat al-kausar. Maknanya salah satu daripada nikmat kita hidup ni boleh taat pada Allah, boleh sembahyang, boleh kurban. Maka kalau kita tak boleh sembahyang, kita tak sembahyang, sedangkan kita diwajibkan sembahyang, sebenarnya kita dibenci Allah. Waliyahulillah, kita dibenci Allah. Jadi 3 ayat ni muslimat sekalian, cuba tengok, perhatikan. Kalau kita ambil daripada awal, Allah kata kamilah yang kau ada nikmat-nikmat, kamilah yang beri. Jadi untuk mengekalkan nikmat-nikmat itu kena buat 2 perkara. Pertama kena sembahyang, yang kedua kena berkorban. Jadi di ayat dekat ni, sebelah korban ni kita kena buatlah semampu kita. Kalau kita boleh buat, jangan sekali-kali tak buat korban kita. Korban kita ni sebaik-baiknya satu keluarga satu bahagian lah. Bukan setiap orang dalam keluarga kita ada 10 adik-beradik, 10 bahagia. Kecuali rumah lain-lain dah kita panggil apa? Dah berumah tangga, dia tanggungjawab dia lah, dia kena berkorban untuk keluarga dia. Anak kita dah cucu-cucu kan. Jadi dia keluarga dia berkorban. Tapi kalau kita anak kita 10, kita masih dia di bawah tanggungan kita, satu bahagian je. Jadi itu bukan sekol itu. Kalau nak buat sekol pun tak apa. Cuma yang ditutup ialah satu. Bukan tutup wajib, sunat. Tapi ada tanggung apa ni, akal baik disebut tadi lah. Jadi sembahyang kurban. Kenapa dia sebut fasalli wanhar? Kenapa dia sebut kurban sembahyang dulu baru kurban? Ada 2. Pertama, kalau orang buat kurban tak sembahyang, maka pahala kurban itu tak angkat. Dia tak sembahyang tapi dia berkurban. Dan yang kedua, kan kita nak berkorban, kena sembahyang hari raya dulu kan. Tak boleh buat korban kata sebelum sembahyang raya. 2 makna lah. Maknanya kalau kita nak sembelih korban lepas hari raya, lepas sembahyang raya, hari raya pertama, yang kedua, ketiga, sampai habis hari Nahar lah, boleh buat. Maknanya satu, kena sembahyang sunat Idul Adha baru kurban. Itu satu makna kenapa disusun pasal ni dulu baruan hak. Yang kedua, orang yang berkurban sedangkan dia tidak sembahyang, maknanya dia tidak ada hubungan dengan Allah, dia berkurban untuk Allah, maka tak kena pada gaya. Dan setengah ulama mengatakan tidak ada pahala, tidak diangkat pahala kurban itu.
ataupun mana-mana pahala amalan yang kita. Yang ketiga, dikaitkan kenapa disusunkan ayat ini, nikmat kau beri nikmat yang banyak, lepas tu kena buat ni, kena semayang dan kurban, lepas tu inna syani'aka wal abad. Dalam hidup ni macam-macam orang akan kata pada kita, kita ni nak tunjuk-tunjuk lah, kita ni macam tu lah, macam ni lah. Sabar, kerana orang yang sembahyang, orang yang berkorban teruji dengan ujian-ujian yang berbagai-bagai. Kita kena, hidup kita ni kalau nak tenang, buat 4 perkara. Hidup kita ni kalau nak tenang, buat 4 perkara. Pertama, tolong orang. Yang kedua, jangan banyak marah orang. Yang ketiga, maafkanlah kalau ada kesalahan. Yang keempat, pastikan kita sentiasa istighfar kepada Allah. Kita dengan Allah ni istighfar, taubat istighfar gitu. Kita dengan manusia 3. Pertama, tolong menolong, tolong orang, tolong menolonglah. Yang kedua, kalau marah, tahan. Yang ketiga, maafkan orang. Kita akan tenang. Itulah apa yang dapat kita kesimpulankan daripada surah Al-Kawthar ini. Walaupun dia pendek. Cuma satu lagi, kalau tuan-tuan biasanya kita gini, daripada Kautsar, Al-Kafirun, 3 ni kan. Kautsar, Kafirun, idza ja'a nasrullah. Cuba balik perhatikan hubungan antara 3 surah ni. Saya tak nak cerita lagi. Balik perhati kenapa kalau kita surah Kautsar, nikmat yang banyak. Lepas tu, lepas cerita nikmat macam tadi, datangnya surah Kafirun. Lepas Kafir, surah Nasri. Kan, 3 surah ni dia ada komunikasi, dia ada hubung kait. Kalau kita halusi kehidupan kita ini dalam 3 nikmat ini. Kalau kita kata surah Al-Kawthar nikmat, surah Al-Kafir cabaran orang-orang kafir, surah Nasru kemenangan terhadap kafir. Maknanya tiga surah ini sebenarnya membentuk satu nilai hidup yang kita terpaksa lalui dalam hidup kita. InsyaAllah tuan-tuan balik berhati renung makna, insyaAllah akan dapat. Dan insyaAllah sebelum kita pergi nanti di hadapan dengan izin Allah Al-Ma'un, kita sebutlah sikit 3 hubungan itu. Untuk hari ini sekadar itu sahaja. Kepada hadap, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.